alih, kita boleh teruskan dengan nama lain. Orang-orang kita yang berkelayakan kita boleh berikan bantuan. Itu kita tak nafikan. Dan tanpa melengah masa, saya meneruskan majlis dengan menjemput Datuk Salehman, Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, bagi menyampaikan ucapan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dihormati pimpinan-pimpinan daripada PAS, PKR dan DAP, yang kita rasa di depan dia, saya tak sebutlah satu persatu sebab ramai sangat pada malam ini yang akan memberi ceramah, penerangan dan juga isu-isu yang kita rasa perlu kita rakyat Pulau Pinang mendengar. Di belakang saya ni semua, walaupun disebut YB, bermula daripada pukul 11 tadi, ahli-ahli bekas yang berhormat sudah pun digugurkan. Cuma tinggal saya seorang ya, masih lagi YB yang bersara. Kalau ikut tempoh saya daripada bekas adun Permatang Pasir, masih ada setahun lagi. Saya bertanding tahun 2009 dan mendapat kemenangan. Kalau ikut tempoh masih ada setahun lagi, baru boleh dibubarkan. Tapi oleh kerana pada hari ini pukul 11 pagi tadi sudah pun dibuat pengisytiharan bahawa pembubaran Dewan Negeri Pulau Pinang sudah pun diisytiharkan. Maka kami seluruh bekas-bekas dan saya masih lagi di antara orang yang dianggap bersara dalam perkhidmatan sebagai ahli Dewan Negeri akan sentiasa terus berkhidmat kepada rakyat dan masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan dihadiri oleh sejumlahan ribuan tetamu-tetamu yang hadir pada malam ini, sudah tentu ini satu gambaran kepada kita bahawa kerajaan Pakatan Rakyat yang akan datang ini kita yakin akan dapat dipertahankan. Boleh tuan-tuan? Saya juga adalah orang PAS. Dr. Mujahid tadi sebut dia orang PAS, saya juga adalah orang PAS dan lahir di Pulau Pinang. Dan akan bersama di kalangan masyarakat, sama ada India, Cina dan juga Melayu dan apa juga berbagai bangsa yang ada di Pulau Pinang ini, kita adalah dalam satu keluarga masyarakat di Pulau Pinang dan akan kita sentiasa bersama-sama menangani masalah-masalah apabila diberi keyakinan dan kepercayaan dalam pilihan umum yang ke-13 nanti, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sekarang bila saya berdepan di hadapan ini, melihat di hadapan ini ramai di kalangan masyarakat Tionghoa yang selama ini, yang bagi saya selama semenjak saya berada dalam sebagai pimpinan parti PAS bermula tahun 86, dah 30 tahun lebih dah. Hari ini saya melihat ramai di kalangan masyarakat, terutamanya masyarakat Cina duduk di hadapan ini. Selalunya bila kita adakan program ceramah yang akan mengunjungi tempat-tempat ceramah ialah kebanyakan daripada orang-orang Melayu. Sejarah telah membuktikan bahawa kita mampu melakukan yang terbaik. Dan sebelum ini, kalau diadakan ceramah di tempat-tempat yang kita adakan sebelum kita dapat mentadbir kerajaan Pakatan Rakyat, kita selalu ceramah di tempat-tempat, kadang-kadang tempat gelap, di kawasan-kawasan kebun getah.
kawasan-kawasan pokok pisang, tetapi dengan semangat dan sokongan apabila kita dapat menawan Kerajaan Pakatan Rakyat, menawan dan menjatuhkan Kerajaan UMNO Barisan Nasional, kita membentuk Kerajaan Pakatan Rakyat, kita sudah agak selesa sedikit dan kita dapat mengadakan himpunan di hadapan perkarangan Padang ini. Dan juga kita dapat menggunakan dewan-dewan besar yang selama ini diguna pakai oleh UMNO Barisan Nasional. Saya nak ambil balik sejarah, walaupun banyak rakan-rakan saya dah cakap, kalau ikut saya rasa tak ada dah benar nak cakap, tetapi oleh kerana nak imbas balik kembali nostalgia sebelum kita dapat mentadbir Kerajaan Pakatan Rakyat di Pulau Pinang 22 tahun dahulu. Kerajaan PAS di Kelantan, bila Kelantan dapat mentadbir kerajaan di bawah pimpinan PAS, ada yang mengatakan pada ketika itu 3 bulan sahaja. PAS dia mampu tadbir 3 bulan sahaja. Lepas tu lingkup. Sekarang 22 tahun kerajaan PAS dapat tadbir dan membuktikan kemampuan di bawah pimpinan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, mampu sehingga hari ini meneruskan dalam melaksanakan agenda yang dapat kita lihat sekarang ini. Tuan-tuan puan-puan yang saya sekalian, kita setelah ambil alih 2008, begitulah juga keadaan. Bermula selepas diangkat sumpah di kalangan Exco dan juga ahli-ahli Dewan Negeri, bermulalah dengan adanya demonstrasi demi demonstrasi sehinggalah berakhirnya dewan kita dibubarkan. Masih ada lagi demonstrasi yang dilakukan. Ini gambaran di Pulau Pinang bahawa seolah-olah pihak tertentu ini tidak boleh menerima kekalahan. Sebab itu mereka tidak boleh menerima kekalahan. Mereka membuat berbagai-bagai keadaan yang boleh mengerohkan suasana masyarakat dari segi hubungan masyarakat sama ada India, Melayu ataupun Cina. Sebab itu bila kita dapat mentadbir, dapat melaksanakan dan dapat kita mencapai kejayaan, kita sudah pun membuktikan hubungan Melayu, Cina, India dieratkan hubungan kita makin intim, dan mereka khususnya UMNO Barisan Nasional sudah dalam keadaan mereka hari ini gelisah dan mereka melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang di luar batasan. Tuan-tuan puan-puan yang saya sekalian, baru-baru ini menjelang Tahun Baru Cina, himpunan yang ramai dan dihadiri satu jemputan penyanyi dan tarian daripada Korea. Tarian ayam, saya sebut tarian ayam. Saya pun tak tahu nak sebut apa, tarian apa tu. Dengan sejumlahan belanja 2 juta dalam tempoh 8 minit sahaja. Walaupun kerajaan Barisan Nasional mengatakan ini bukan duit kerajaan, tapi yang saya nak sebutnya, walaupun bukan duit kerajaan, tetapi keluaran duit dari 2 juta daripada negara kita keluar negara lain, ini menimbulkan keraguan dan persepsi bahawa dengan kehilangan 2 juta daripada keuangan negara kita dibawa keluar ke negara lain, ini satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan dalam perhimpunan itu jugalah bila Datuk Seri Najib menyoal satu soalan dan semua menjawab mengatakan, dan dengan perkataan no itulah saya yakin kita dapat buktikan pada pilihan umum yang tinggal nanti, kita boleh beri isyarat awal sudah pun kita kemukakan, dan pada pilihan umum yang tinggal nanti kita buktikan lagi, dan kita dapat mampu buktikan bahawa UMNO khususnya Barisan Nasional akan tumbang dalam pilihan umum yang akan datang. Bila kita dapat mentadbir Kerajaan Pakatan Rakyat bermula 2008, bermula di situlah kita mula
memberi sumbangan dengan lebihan pendapatan. Orang tanya kenapa lebih? Lebihan pendapatan kenapa lebih? Dan boleh kita sumbangkan balik, bagi balik kepada rakyat. Kita bagi warga emas, ibu tunggal dan berbagai-bagai bentuk sumbangan-sumbangan yang lain. Orang akan tanya kenapa ada lebihan. Walaupun UMNO Barisan Nasional mentadbir 50 tahun lebih, dia tak pernah bagi sebelum ini. Sebab tu kita nak mempersoalkan 50 tahun lebih, duit tu pergi mana? Dia bawa pergi mana? Dia sembunyi di mana? Kita mentadbir bermula 2008, kita sudah boleh memberi sumbangan kebajikan kepada rakyat dan masyarakat. Orang akan tanya di mana duit ni diambil. Sebab itu saya nak sebut, dengan sebab lebihan pendapatan, dengan lebihan pendapatan itu disumbangkan balik dan dikembalikan balik kepada rakyat. Sebab apa? Sebab kerajaan kita, kerajaan yang telah diberi kepercayaan mandat oleh rakyat, berbelanja secara berhemah, tidak ada rasuah, dan kita lakukan yang terbaik. Dan sebab itu ada lebihan, dan dengan lebihan itulah kita boleh pulangkan dan kembalikan balik kepada rakyat. Dan insya-Allah agenda kita banyak lagi apabila rakyat, masyarakat memberi kepercayaan dalam pilihan umum yang ke-13 nanti. Tuan-tuan, puan-puan yang hormati sekalian, bermula dengan Kerajaan Kelantan. Macam itulah Kerajaan Kelantan pada ketika Dr. Mahathir dianggap sebagai Perdana Menteri yang agak agresif dalam tindakan dia untuk mencapai tahap negara maju. Pandang ke Timur Korea lah, Jepun lah, dalam keadaan untuk nak mencapai wawasan 2020. Dan pada ketika Kerajaan PAS Kelantan ambil alih, pada ketika itu Dr. Mahathir Mohamad mewujudkan satu perancangan produktiviti untuk masyarakat, membangun untuk menuju wawasan 2020. Dan seolah-olah gambaran bagi kitanya bahawa ruang, masa dan waktu bagi rakyat tak ada. Sebab rakyat mesti menumpukan sepenuh masa untuk nak mencapai wawasan 2020. Tak ada masa. Tetapi di waktu yang sama, Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat sebagai Menteri Besar ketika itu, dia bagi cuti seminggu 2 hari. Padahal sebelum tu kerja 6 hari, cuti 1 hari. Dalam keadaan masa Dr. Mahathir masa tak cukup untuk rakyat bekerja ni, Kelantan bagi cuti 2 hari, kerja 5 hari seminggu. Mahathir kata ni macam mana ekonomi nak bangun, macam mana melumpuhkan semangat bekerja. Tak tahu akhirnya dia tiru juga, bagi cuti juga 5 hari. Mula-mula dia ambil seminggu, kemudian 2 minggu, kemudian sebulan. Kemudian Nik Aziz memperkenalkan lagi cuti wanita bersalin dari 40 hari ke 60 hari. Macam tu juga dia kata, macam mana ni menyekat wanita bekerja. Dia reka lah. Tak tahu akhirnya Kerajaan UMNO Barisan Nasional pun bagi cuti wanita bersalin selama 2 bulan. Dia tak sebut 60 hari, dia kata 2 bulan. Itulah kata bengongnya UMNO Barisan Nasional ni. 60 hari dengan 2 bulan serupa ya. Tapi dia tak mahu sebut kepada rakyat ni bahawa mereka meniru Kerajaan Kelantan pada waktu itu. Jadi sebab itu bagi kita, insya-Allah, saya rasa ramai lagi penceramah undangan kita yang akan menyampaikan ceramah. Dan pada malam ini satu momentum di kalangan masyarakat rakyat, khususnya di seberang Pulau Pinang ini, jadi di kalangan masyarakat India, Cina dan juga Melayu, yang saya rasa ini kesempatan terbaik kita boleh menilai semula selama 5 tahun Kerajaan Pakatan Rakyat sudah dapat melakukan yang terbaik, dan rakyat Pulau Pinang tidak menerima isu-isu yang menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat
adalah satu kerajaan yang terbaik nak dibandingkan dengan kerajaan UMNO Barisan Nasional selama mereka memerintah 50 tahun lebih. Sebab itu, kita mengharapkan kepada rakyat dan masyarakat teruskan memberi keyakinan dan juga insya-Allah apabila peluang yang diberikan oleh rakyat, kita akan sentiasa melakukan perkhidmatan yang terbaik. Di kawasan ini, di kawasan Datuk Malik Kasim, yang kita sedia maklum selama ini beliau sering dan selalu bersama-sama rakyat dan masyarakat, dan insya-Allah dengan sokongan yang ditunjukkan malam ini bahawa kerajaan Pakatan Rakyat, bahawa pilihan umum yang ke-13 nanti insya-Allah dapat kita pertahankan, dan kita akan membentuk kerajaan baru. Di samping kita dapat pula menikmati hasil daripada lebihan pendapatan yang sebut tadi untuk disumbangkan, dikembalikan balik kepada rakyat, dan itulah kita rasa di atas semangat yang ditunjukkan oleh rakyat Pulau Pinang, dan malam ini adalah salah satu isyarat menunjukkan bahawa rakyat, masyarakat, pengundi Pulau Pinang tidak mudah dipengaruhi oleh hasutan daripada UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, dengan laungan dan semangat apa yang telah ditunjukkan oleh masyarakat berbagai kaum ini, membuktikan bahawa kita dalam keadaan apa sekalipun, kita akan terus maju ke hadapan. Kita tidak lagi akan memandang ke belakang. Rakan-rakan saya tadi sebut tentang kalau kita dapat menawan Putrajaya, PTN kita hapuskan, pendidikan percuma. Saya nak tanya tuan-tuan ni, bila kita bila kita tawarkan yang macam ni, ada di kalangan rakyat masyarakat ni kononnya, tak syok lah, percuma ni tak syok lah, ada macam tu. Kita nak bagi percuma pendidikan, tak syok lah, macam mana ni kita selama ni duk bayar. Adakah macam tu? Kita nak hapus PTN, tak syok lah hapus PTN. Adakah macam tu? Sebab itu kita buat tawaran, dan kita harap dengan tawaran-tawaran yang lain pun rakyat faham daripada UMNO Barisan Nasional ini. Bila pendaftaran, saya nak sebut, bila pendaftaran pengundi-pengundi baru, khususnya generasi muda, pengundi muda ini, mereka ni cukup tak sabar dah. Itu sebelum ni duk menunggu-nunggu bila ni bubar ni, bila nak bubar ni, bila nak bubar ni. Kadang-kadang isu dia main-main kan, isu video lah, dia bagi brem lah. Rakyat bukan nak tengok yang tu. Rakyat dia tak kisah dah buat video ni, kaitan lama-lama ni. Dia duk tunggu bila bubar, bila nak bubar. Sekarang sudah pun berlaku pembubaran, dan saya duk lihat tengok khususnya pengundi muda, mereka dah tak sabar lah ni, tak sabar lah. Bila nak boleh mengundi pula ni? Bila nak mengundi? Sebab mereka lah yang akan membuat penuntuan untuk menolak UMNO Barisan Nasional. Dia pun tak sabar lah, duk tunggu ni. Khususnya hak muda, bahkan hak lama juga. Dan mereka lihat selama 5 tahun kerajaan Pakatan Rakyat telah membuktikan kemampuan dan boleh melaksanakan dengan kehendak-kehendak rakyat. Maka insya-Allah rakyat akan terus memberi keyakinan dan kepercayaan untuk kita dapat pertahankan Pulau Pinang ini di bawah Pakatan Rakyat dengan masa iaitulah bila berlakunya hari mengundi. Kita tunggu, sebab SPR kata 10 hari bulan ini. 10 hari bulan ini mereka mengatakan bahawa akan menentukan tarikh penamaan calon dan tarikh hari mengundi. Kita tunggu. Kita memang tunggu, sabar ni menunggu. Tunggu lama dah. Sebab itu Dr. Mahathir mengatakan patutnya kalau saya jadi Perdana Menteri dulu, tahun lepas dah saya buat pilihan raya, dia kata. Saya kebetulan jumpa Pak Lah, mantan Perdana Menteri, Pak Lah Haji Ahmad Badui. Duk makan sekali-sekali, dia kata aku pun cemuih dah ni.
Pasal apa tak bubar ni lama eh? Sekarang rakyat duk tunggu. Parlimen dan Diok Negeri sudah pun membuat pembubaran dan kita lah insya-Allah akan menentukan perjalanan kita masa hadapan, dan masyarakat inilah saya rasa boleh menentukan kehidupan rakyat, masyarakat dan anak cucu kita untuk meneruskan kehidupan yang lebih baik lagi. Boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bukan yang berhormat dah, Datuk Saleh Man, Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang. Dan saya mohon kerjasama pemilik kenderaan PCV 9812 untuk alihkan kenderaan anda. Dan sekali lagi saya ingatkan, di sebelah kanan saya ada kaunter pendaftaran untuk sukarelawan dan juga ahli Parti Keadilan Rakyat. Bagi yang berminat boleh terus mendaftar sebab kita perlukan sukarelawan bagi menghadapi BN untuk pilihan raya kali ini. Selain daripada sukarelawan, kita juga memerlukan bantuan daripada segi keuangan sebab kita merupakan kerajaan yang tidak mengamalkan rasuah, tidak mengambil tanpa kebenaran. Suka saya nak lancarkan kutipan derma bagi membantu jentera pilihan raya kita pada kali ini. Saya minta petugas-petugas untuk terus buat kutipan derma. Seterusnya, saya meneruskan majlis dengan menjemput aktivis lama di Pulau Pinang, aktivis politik lama, sekarang pengurusi PRM Pulau Pinang, Saudara Gary Nair, untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Halo. Halo. Tepuk tangan. Sekarang orang Melayu tepuk tangan cukup. Oh, orang Cina tepuk tangan. Banyak. Orang India ada juga. Iya, Malaysia. Saudara dan saudari, kawan saya Datuk Malik jemput saya malam ini. Saya on condition saya datang malam ini sebab Datuk Malik jadi wakil rakyat 5 tahun. Dia tak ada lompat. Ini Melayu banyak senang lompat lu tahu. Tapi ini Malik, Datuk Malik tak ada lompat. Dia setia pada Anwar Ibrahim. Orang cakap dia bukan tulen, dia pun campur sikit lah. Nama le. Orang ni 5 tahun, 1 tahun ni saya pergi mana Datuk bila pilihan raya. Saya pun sudah meluat lah. Jadi tanya Rosma lah bila pilihan raya. Saya mana tahu. Ini negeri Rosma kontrol, bukan saya. Apa-apa saya banyak lambat. Oh, dia kena pergi cari bomo. Bomo dari mana? Bukan Malaysia punya bomo, tak ada standard. Bukan. Bomo dari Kerala, India. Saya pun orang sana juga. Sana hantu pada bomo dah. High five nya. Tak ada macam mana Mahathir Mohamad 22 tahun. Dia nya bapa pun dari Kerala juga. Oh iya. Dia siko hang cheng boho lah bekiwa. Tongnya hang cheng boho lah. Kikoi chui bomo. Hang cheng anjua. Ayah boho lah. Tan ka tongki mah. Dalam muyuai sikong. Itu kita tunggu tengok lah. Sekarang jangan tunggu tengok. Tunggu dan ubah. Sudah tunggu lama. Kita akan tunggu dan ubah. Ini dia pasang MCA. Sudah habislah MCA boleh. Yang bagi takutkan orang-orang Cina. Dia bagi tahu orang Cina, a word for DAP is a word for pass. Oh yo, pass very dangerous lah. Cut hand lah, cut ear. Lu takut kah? Kau tengok pass lah ya. Lu tu boleh pau tau ah.
Siau ya. Bengali pau ko nga tuaru do boki. Ini Melayu mereka belah kecil dia bekas serban lu takut apa? Bengali lagi besarnya serban lu tak takut? Serban saja dia pakai, dia nyakap belah dia pakai, dia so dia tak suruh you pakai. Dia mau minta orang Cina cokong. Dia bawa itu dari Korea tadi YB bagi tahu. Dia tak tahu macam mana dancing Gangnam Style lah. 2 juta 3 juta satu lagu Gangnam Style lah. Dia pakai itu yen yen lah. Yen yen lah ikong iya tiao Gangnam Style lah. Oi lau iya lu ki ko tai bu mo lai kwa lu lah. Ngai bo chu lai yi sang e si kong lang ai shoot iya. Lau iya lang shoot lu masih besi lu ada kau bin. Dia bulat cengsi besi dia. Gangnam Style lah. Ini Cina cakap dia nama Sai. Lu tahu Melayu, orang Melayu saya minta Sai itu apa tahu? Tapi sorry lah, saya tak boleh cakap kotor. Saya beritahu orang-orang Cina, dia orang yang yuan cuai kio, mesti mau pergi tengok 3 bilion lu tahu tak? Lu pergi tengok Sai. Ikwan lu ki kwan Sai, Sai. Sai kwan Sai. Mau undi barisan Besai. Lang tengah gua ni gong. Kwan Sai si Sai, Cia Sai si Besai. Soalnya ni. Ini mau stop saya lah, jangan cakap banyak. Ini sabotage. Tapi wasi remintang lang gu tau tong. Yang we dato lu bo kia su me. Tapai su man juan ki kia su. Quan si le la. Dia to sebe pia la. U bo bum beo kina. Lang ai kok wang to be kia. Ho MCA MIC Sultan chia cái bể chia lẽ aku chia ni ko. Bumi ke halu chia lẽ rồi. Sudah habis, sudah makan. Jasai. Sami lu ko bela head Indian. You want to come back and help the Indian. All the money which belongs to our Indian. Allah sabtu tanya. Sudah habis. Dia orang tak modal. Ilang kikong to pahai kong wale are sha chinya ho hami su ho I pe mo e kong Hokkien wa wo chinya ho le lo lan to be so ni ya ha bo mo ma si e kong Hokkien wa ami to su ne ko ne politika wa shi ami to su wo jo han e pe mo ga kong Hokkien wa wo jo to su ami so ni ya Lang ubu lang sai tu besuan ni ya. Lang mis. Anu ala yang betul. Jangan tukar mic. Tukar kerajaan pusat. Itu mau tukar. Ubah. Once and for all, ladies and gentlemen, the time is here. Let's get clear of all this rubbish who's been cheating us all these years. Cái từng lăng con, cụ cháu cái hình căn, wow, lu gạo công hóa, men luan à, thanh chia hồเลยà, từng lăng à, cái con thanh chia, tan chỉ họ làm chia gì là, men kia này là, cho mi, gọi đi lim gọi đi được về chụp bom. Bisa cabe che moto la luan ni ama hoi ki luan. So with that I say thank you very much. A lot of speakers here waiting. We shall go all out. GE13 finish them once and for all. Thank you. Hai, thank you. Kamsialu. Yari Nair, pengurusi PRM Pulau Pinang.
Dan untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita bersiaran secara langsung melalui TV Penang. Mana TV Penang? Okey, shoot tengok kawan-kawan kita. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, makluman, kita akan adakan ceramah perdana di Markas Besar Pemuda PAS berhampiran dengan Sarjana Haid dekat tangki air 12 April pada hari Jumaat bersama dengan Cikgu Ubat daripada SAM, Mr. Satis dan Ustaz Ridwan Taliban. Tadi semasa saya di belakang pentas ramai tanya, Anwar lah ya? Anwar bola ya? Anwar lah ya? Sekejap lagi dalam perjalanan. Dan untuk meneruskan majlis kita pada malam ini, dengan sukacitanya saya menjemput Saudara Chow Kun Yau, pengerusi DAP Pulau Pinang. Silakan. Terima kasih saudara pengacara majlis sampai dari Paya Terubong dan Mau Eskin tadi. Pucuk pimpinan Parti Keadilan Rakyat, PAS dan DAP, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, apa khabar semua? Tajahau. Saya amat gembira datang ke sini pada malam ini untuk berhadapan dengan tuan-tuan dan puan-puan menjelang pilihan raya yang ke-13 ini. Pagi tadi, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang telah pun dibubarkan dan saya percaya semua Dewan Undangan Negeri di seluruh negara telah pun dibubarkan supaya pilihan raya dapat diadakan bersama dengan pilihan raya peringkat parlimen. Kita semua tahu bahawa Suruhanjaya pilihan raya akan bermesyuarat khas pada hari Rabu yang akan datang untuk menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari pembuangan undi bagi PRU ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya telah tunggu begitu lama untuk hari ini datang. Sebab hari ini kita akan menentukan masa depan negara kita dan juga nasib rakyat jelata di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin menyampaikan salam bagi pihak Saudara Lim Guan Eng yang berada di negeri Johor pada saat ini untuk terus kempen di negeri Johor. Saya rasa pemimpin Pakatan Rakyat berada di merata tempat di seluruh negara dalam perhimpunan sedemikian pada malam ini sebab ingin berkempen untuk pilihan raya yang akan datang. Halo. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ke-13 ini adalah amat signifikan sebab buat kali pertamanya rakyat benar-benar ada satu pilihan untuk menentukan siapakah layak dan mampu untuk menjadi kerajaan pusat. Dan di samping itu, di negeri Pulau Pinang, kita ingin memastikan Pakatan Rakyat mampu dan layak untuk mendapat satu lagi mandat
daripada pengundi-pengundi di negeri Pulau Pinang supaya kita dapat mengekalkan tampuk pemerintahan di negeri Pulau Pinang, memastikan Pakatan Rakyat dapat sekali lagi satu peluang untuk terus memerintah di negeri Pulau Pinang. Itulah apa yang kita sifatkan sebagai perjuangan dari negeri Pulau Pinang hingga ke Putrajaya. Itulah matlamat 2P yang kita katakan di negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan dan puan-puan, masa 5 tahun berlalu dengan begitu cepatnya, dan pada hari ini kita tamat tempoh pemerintahan di negeri Pulau Pinang, dan semua pemimpin Pakatan Rakyat berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pengundi di negeri Pulau Pinang ini untuk meminta tuan-tuan dan puan-puan memberikan kepada Pakatan Rakyat satu mandat yang baru. Tetapi sebelum kami berani meminta tuan-tuan, puan-puan memberikan peluang kepada kami di Pakatan Rakyat, kita sendiri haruslah yakin bahawa kita sudah melakukan dengan sebaik-baiknya dalam 5 tahun di mana tuan-tuan, puan-puan memberikan peluang kepada Pakatan Rakyat untuk menjadi kerajaan. Kalaulah kita sendiri tidak yakin bahawa kita sudah menunaikan tanggungjawab dan kewajipan dan juga memenuhi aspirasi dan expectation tuan-tuan, puan-puan sebagai pengundi di negeri ini, tidak beranilah kita berhadapan dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk minta tuan-tuan, puan-puan memberikan satu lagi mandat kepada kita. Kalaulah kita sendiri tidak yakin, macam mana bolehlah kita berhadapan dengan tuan-tuan dan puan-puan menjelang PRU ke-13 ini. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 tahun ini merupakan satu kesempatan yang amat baik kepada Pakatan Rakyat untuk membuktikan kemampuan kita. Maklumlah kita tidak pernah menjadi kerajaan dan kita senantiasa dikritik oleh parti lawan bahawa kita tak ada pengalaman. Mungkin kita layak menjadi pembangkang selama-lamanya, tetapi kalau nak menjadi kerajaan, mimpilah sahaja dan teruskan mimpilah. Tetapi dalam pilihan raya yang lepas, dengan kesempatan yang diberikan, kita menyahut cabaran untuk menjadi kerajaan, membawa takbir urus yang baik supaya kita dapat melihat perubahan yang sebenarnya, perubahan yang jitu yang kita janjikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itulah cabaran yang pertama, tuan-tuan, puan-puan. Apabila kita mengambil alih tampuk pemerintahan, kita tidak yakin langsung bahawa kita mampu melakukan. Tetapi dengan kepimpinan yang ditunjukkan oleh saudara Lim Guan Eng, dengan sokongan pasukan Exco yang dilantik dan juga ahli-ahli dewan dan ahli-ahli parlimen dari Pakatan Rakyat ini, kita mula menyahut cabaran dan satu tapak demi satu tapak menuju kepada kecemerlangan dan kejayaan sebagai sebuah negeri, sebuah kerajaan negeri yang baru. Tetapi perjalanan ini, tuan-tuan, puan-puan, bukan senang. Sebab sebagai satu gabungan yang baru,
yang tak ada pengalaman, kita perlu meyakinkan rakyat bahawa kita mampu buat. Dan sebaik sahaja kita mengambil alih UMNO, Barisan Nasional, tidak berhenti-henti memastikan kita tidak dapat memerintah dengan stabilnya. Apabila dapat digoncangkan, mungkin kerajaan Pakatan Rakyat akan jatuh seperti mana berlaku di negeri Perak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, majoriti melebihi 2/3 itu amat bermakna dan amat penting bagi memastikan pemerintahan Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang itu stabil dalam 5 tahun ini. Kita walaupun menghadapi apa-apa rintangan dan cabaran dari UMNO Barisan Nasional, kita berani menghadapinya dan memenangi setiap cabaran sebab kita ada sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Itulah penting bagi sebuah kerajaan negeri yang baru, sebab kita tahu bahawa sokongan yang diberikan pada 8 hari bulan Mac tahun 2008 adalah satu dorongan kepada kerajaan negeri untuk terus lawan dan terus membawa tadbir urus yang baik. Itulah cabaran yang pertama yang kita berjaya menghadapi. Dan semakin hari kita mendapat keyakinan yang lebih baik untuk membawa dasar-dasar program-program yang lain daripada Barisan Nasional. Kalaulah kita memerintah seperti UMNO dan Barisan Nasional, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan menuntut perubahan pada tahun 2008 itu bukan ingin melihat kerajaan baru Pakatan Rakyat sama sahaja dengan Barisan Nasional dan UMNO. Kalau sama juga, lebih baik terus mengundi Barisan Nasional dan UMNO. Tetapi tuan-tuan, puan-puan ingin melihat satu corak pemerintahan yang lain daripada Barisan Nasional dan UMNO. Dan kita telah membuktikan dalam 5 tahun ini dalam menegakkan demokrasi dan hak asasi manusia, kita telah berjaya membuktikan walaupun kita sudah menjadi kerajaan, walaupun pada masa kita menjadi pembangkang, kita sering melaung-laungkan prinsip demokrasi. Tetapi apabila kita menjadi kerajaan, kita merealisasikan prinsip-prinsip perjuangan untuk menegakkan demokrasi dan juga hak asasi manusia. Kita ingin memulihkan pilihan raya kepada kerajaan tempatan. Kita menubuhkan sudut pidato di Padang Kota Lama untuk membenarkan suara rakyat dipertengahkan, dan juga kita meluluskan undang-undang kebebasan maklumat. Kita pun juga menggubahkan undang-undang yang melarang ahli-ahli yang dipilih melompat parti. Itulah yang kita tidak ingin lihat. Itulah perbezaan yang kita sudah lakukan di negeri Pulau Pinang. Dalam ekonomi, pengurusan ekonomi macam mana? Apabila Pakatan Rakyat diberi mandat, saya rasa Barisan Nasional menganggap inilah peluang yang begitu baik bagi mereka untuk hantam Pakatan Rakyat. Sebab mereka menganggap Pakatan Rakyat tidak ada pengalaman untuk menguruskan ekonomi negeri Pulau Pinang. Benar, kita apabila dalam pembangkang memang tak ada pengalaman untuk menguruskan ekonomi sesebuah negeri. Tetapi apa yang kita ada
adalah prinsip perjuangan yang berlandaskan kompetensi, accountability dan ketulusan yang mulanya mungkin ada cabaran, tetapi lambat laun kita dapat menyemaikan keyakinan kepada pelabur-pelabur asing dan tempatan untuk terus datang ke negeri Pulau Pinang. Dan dalam 5 tahun, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang UMNO dan Barisan Nasional harap nampak, Pakatan Rakyat menjahanamkan ekonomi negeri Pulau Pinang. Kita mengecewakan mereka sebab kita tidak menjahanamkan ekonomi negeri Pulau Pinang. Kilang tak ada tutup, peluang pekerjaan tidak dihilangkan. Sebaliknya, dalam 5 tahun, foreign direct investment mencecah 36 bilion ringgit dalam pelaburan asing. Baiklah kita banding dengan Barisan Nasional 5 tahun sebelum mereka kalah, iaitu tahun 2003 hingga tahun ke 2007, 5 tahun. Apa yang mereka ingin lihat, kita jatuh sebab tak pandai menguruskan ekonomi, tetapi angka-angka membuktikan mereka salah. Dalam 5 tahun dari 2003 ke tahun 2007, apa yang dimampukan oleh Barisan Nasional pada masa itu cuma 18 bilion sahaja, berbanding dengan 36 bilion ringgit dalam FDI yang masuk ke negeri Pulau Pinang. Itulah membuktikan 18 berbanding dengan 36 bilion, kita lebih mampu 100% berbanding dengan Barisan Nasional. Itulah buktinya. Walaupun kita tak ada pengalaman menjadi kerajaan, kita mampu menguruskan ekonomi kita dengan baiknya. Dan saya percaya dengan pendekatan kita, dengan adanya urus takbil yang baik, dengan menggalakkan rakyat jelata berkecimpung dalam sektor ekonomi, baik pun dari kecil-kecilan, pertengahan ataupun kepada industri yang berat dan besar, kita ingin membuktikan kita mampu menguruskan ekonomi kita dengan baiknya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa 5 tahun ini, saya percaya rakan-rakan yang lain telah mengongsikan program-program yang dibawa oleh kerajaan negeri. Kita ingin, dalam permulaan ucapan saya kata, seandainya Pakatan Rakyat sendiri tidak yakin macam mana kita nak minta tuan-tuan dan puan-puan memberi satu mandat yang baru kepada kami, saya ingin menyatakan kita percaya bahawa program-program yang kita dimulakan dalam 5 tahun ini, baik program sosial, baik program alam sekitar, baik dalam menguruskan majlis perbandaran kita, urusan tanah, urusan ekonomi, menangani masalah lalu lintas, menyediakan rumah-rumah mampu milik dan sebagainya, telah dan mula berhasil dalam penghujung penggal pertama Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang. Saya ingin bagi pihak Pakatan Rakyat minta pengundi di negeri Pulau Pinang untuk memberikan satu lagi kesempatan memerintah 5 tahun lagi, sebab banyak program yang dimulakan cuma satu permulaan saja yang memerlukan masa untuk melihat keberkesanan
dalam penyampaian dan prestasi program-program untuk menaikkan taraf hidup tuan-tuan dan puan-puan rakyat jelata di negeri Pulau Pinang ini. Oleh itu kita tak segan, tak malu minta pengundi-pengundi di negeri Pulau Pinang, kalau percaya dengan kemampuan Pakatan Rakyat dalam 5 tahun ini, berilah satu peluang lagi kepada Pakatan Rakyat, kepada saudara Lim Guan Eng untuk terus merajui tampuk pemerintahan supaya kita boleh merealisasikan program-program yang kita mulakan dalam penggal yang pertama. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan yakin bahawa kita tidak mengecewakan tuan-tuan puan-puan dalam 5 tahun ini, marilah tuan-tuan dan puan-puan berikan satu lagi peluang kepada Pakatan Rakyat untuk menjadi kerajaan tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat telah pun buat satu keputusan dalam ceramah yang awal tadi, iaitu keputusan untuk terus bersama Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang ini. Saya percaya ini satu keputusan yang amat memberangsangkan semua dalam Pakatan Rakyat di negeri Pulau Pinang, sebab ini akan memantapkan lagi Pakatan Rakyat untuk menawan kerusi, mempertahankan kerusi-kerusi yang ada pada kita, dan juga menawan kerusi-kerusi yang masih belum dapat dimenangi, supaya kita dapat menyumbang kepada matlamat untuk menawan Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dengan ini sekali lagi ucapkan terima kasih atas kesempatan berceramah dengan ringkasnya pada malam ini di hadapan beribu-ribu pengundi di kawasan ini. Marilah dalam PRU ke-13 yang akan datang, kita bersatu padu, kita menunjukkan kita ingin reformasi, kita ingin melihat perubahan yang sebenar. Dan bolehkah kita mencapai matlamat? Boleh? Boleh? Kalau boleh, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Ya, terima kasih saudara Chow Keng Yeow, pengurusi DAP Pulau Pinang. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita teruskan majlis kita pada malam ini. Dengan sukacitanya saya menjemput Datuk Halim Husin, Ketua Cabang Keadilan Balik Pulau, bagi menyampaikan ucapan. Puji Majlis, Barisan Pimpinan Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum, salam sejahtera, Tajahau, Waalaikum. Kesempatan mungkin dalam 10 minit saja saya akan bercakap, kerana Datuk Seri Anwar dalam masa 10 minit akan sampai. Saya kena cakap juga sebab sebelah sana Parlimen Balik Pulau, sebelah sana jalan, semua kena tahu. Duduk sebelah sana jalan, undi Parlimen Balik Pulau. Sebelah kiri Dun Batu Mau, Datuk Malik, Parlimen Bayan Baru. Faham? Hari ini Pulau Pinang bubar, dissolve. Dewan Undangan Negeri dissolve. Adun habis, tamat hari ini. Yi Chang speaker dia masih ada.
seorang saja. CM ada, Esko ada. Icang sampai Adun angkat sumpah, dia serah. Gaji jalan 1 bulan ni. Itu Icang special sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini, hari ini, mulai hari ini sampai pencalonan, nomination day sampai election day, kita dah mungkin sudah membuat keputusan. Kita juga mungkin setengah belum nak buat keputusan lagi. Inilah demokrasi. Demokrasi di mana the power of the people, suara rakyat, kuasa di tangan rakyat menentukan pemimpin yang hendak kita wakili kita. The voice of the people. How powerful satu undi itu akan menentukan pemimpin yang akan wakili kita. Itu sebab saya selalu sebut, siapa-siapa yang nak jadi calon, kita kena lihat, yang dah dicalon, calon itu, the candidate must benefit the people. Calon yang akan memberi faedah kepada kita yang memberi undi, tuan-tuan dan puan-puan. Betul tak? Kita lantik, tetapi dia tak memberi benefit, tak memberi faedah, terpaksa kita tukar. Kerajaan Pakatan Rakyat, a coalition government, kerajaan gabungan. Sebelah kiri kita Barisan Nasional, also coalition government, kerajaan gabungan, kerajaan campuran. Tetapi ada difference, ada perbezaan. Sebelah sini Barisan Nasional, parti-parti komponen Barisan Nasional, sekarang dia gunakan nama bukan Barisan Nasional, dia panggil Barisan Satu Malaysia. Nampak tak? Bendera Barisan Satu Malaysia. Adalah sikit Barisan Nasional itu dacing, dia tukar Barisan Satu Malaysia. Tapi Barisan Satu Malaysia bukan nak bertanding, yang akan bertanding Barisan Nasional. Komponen parti adalah komponen parti mengikut ras bangsa, mengikut bangsa. MIC India, UMNO orang Melayu, Cina MCA dan sebagainya daripada gerakan. Sebelah sini pelbagai bangsa, DAP pelbagai bangsa, PKR pelbagai bangsa, juga PAS. Sungguh pun dia mau tema Islam tetapi multiracial. Itu beza. Kita tuan-tuan dan puan-puan yang akan membuat pilihan. You make the choice. Yang ini 55 tahun perintah race base, 55 tahun dah perintah Barisan Nasional, dah perintah 55 tahun. Apakah kita lebih baik? Are we better off dulu 55 tahun dengan sekarang? Kita buat pilihan. Dulu saya sebut harga gula baru 8 tahun 82 baru dalam antara 15 tak bergoloi ke 25 sen sekilo. Sekarang RM2.50 ke RM2.80 sekilo. Lebih kurang 30 tahun. 1982 hingga 2013. 1992. Saya punya matematik. Okey, lebih kurang 30 tahun. Berapa kali naik? 25 sen 10 kali naik. 25 sen 10 kali naik. Gaji tuan-tuan 1982 graduate, kalau guru baru 1,300. 1982 graduate. Sekarang guru mungkin 2,500. Adakah gaji itu naik 10 times? 10 kali ganda? Harga gula tadi naik 10 kali ganda 30 tahun. Gaji guru mungkin naik 2 kali ganda. Sebab itulah bagaimana kita nak beli rumah, bagaimana kita nak make ends meet, bagaimana kita nak, orang kata nak jimat, nak beli kereta, nak beli rumah. Tak boleh. Sebab sudah lari jauh. Harga barang, Barisan Nasional, barang naik dengan gaji tak balance. Sebab itulah bezanya 55 years mengurus ekonomi oleh Barisan Nasional tak cekap. Di Pulau Pinang kita dah sebut 5 years, baru 5 tahun. Ahli-ahli Dewan Exco Kerajaan
Bukan semua. Bukan semua ada pengalaman management. Bukan semua ada pengalaman finance. Bukan semua ada pengalaman governing. Baru 5 tahun, first time. Wabi Chow dulu ada sebut pada saya. Dia masuk pejabat kosong. File tak ada. Tuan-tuan, kalau kita masuk pejabat, kadang-kadang kita naik, ada. Anything kita nak buat, ada file. File rujukan, reference file. Wabi Chow sebut pada saya itu, dia masuk pejabat dulu, kosong. Nahi, ilik. Nak rujuk, tak boleh. Semua kena start all over again. Dan 5 years performance kerajaan negeri nak disebut paling cukup membanggakan, seperti mana direport oleh audit negara. Tetapi 55 years di bawah Barisan Nasional, kita dapati time's up. 55 years, tak apa. Tapi 55 years, bagaimana sebab orang Melayu boleh terpinggir? Orang Melayu daripada 40% yang dapat 2,000 income below, majority orang Melayu. Perdana Menteri orang Melayu. Bagaimana dia terjadi? Di sini last saya nak sebut, tanah tunas muda bagi Mesyuarat Agung Tunas Muda bagikan UMNO. Tanya UMNO, Datuk Saleh Man, dia tanya di Dewan Undangan Negeri, mana pergi tanah yang diberikan oleh Koperasi Tunas Muda kepada UMNO Balik Pulau? Sekarang tanah tu tak ada. Tak tahulah, belum diganti ke apa. Kita kena tanya. Tetapi ditanya di Dewan Undangan Negeri, Ketua Bahagian UMNO kata, mengapa masuk campur? Dia tak jawab soalan mana tanah tu. Dia kata, apa sebab Datuk Saleh Man masuk campur hal ehwal UMNO? Jadi kalau nak jaga tanah yang diberi kepada UMNO pun tak boleh jaga, bagaimana UMNO nak jaga orang Melayu, tuan-tuan dan puan-puan? Sekian, insyaAllah panggil sekali lagi, saya datang semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Appreciate. Baik, terima kasih Datuk Halim Husin, Ketua Cabang Keadilan Balik Pulau. Dan tanpa lengahkan masa, saya menjemput Datuk Mansor Osman, mantan Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, yang juga merupakan pengurusi Keadilan Negeri Pulau Pinang. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tajahau. Waalaikum. Wah, malam ini kita betul-betul, kita ramai ceramah-ceramah. Sebelum itu, terima kasih pada pengacara majlis kita, rakan-rakan pimpinan dalam PKR, dalam DAP, dalam PAS yang turut serta dengan kita pada malam ini. Kesemua tuan-tuan dan puan-puan penyokong Pakatan Rakyat sekalian, betul tak? Betul. Kalau macam ni betul, Batu Mung boleh menang lagi ke? Boleh. Balik Pulau boleh menang ke? Boleh. Pulau Pinang? Boleh. Putrajaya boleh sampai? Boleh. Kalau macam ni Perdana Menteri Najib dulu tanya, orang kata tak boleh, betul tak? 3 kali orang Pulau Pinang kata tak boleh. Betul tak? Dia balik-balik itu, orang dia balik-balik tu, dia kata Pincen Renming Puyau Kocen. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang dalam siri penerangan Jelajah Penguasa Tempat. Ketua Menteri saya ingat ada di Johor malam ini. Jadi kita ada lain-lain rakan-rakan kepimpinan ada di merata dalam negeri Pulau Pinang ini. Saya tadi ada di Matang Pauh, ada di Nibun Tebal. Sekarang ni di Balik Pulau. Kita kerja kuat. Sebab apa? Sebab kita nak bawa perubahan di Malaysia ini. Kita nak bawa perubahan ini sebab apa? Sebab rakyat nak perubahan. Betul tak? Rakyat nak perubahan sebab sudah 56 tahun tak berubah. Sekarang kita nak ubah. Boleh tuan-tuan? Kita nak ubah sebab apa? Sebab sudah lama sangat. Sudah 50 tahun lebih. 50 tahun lebih
rakyat duduk dalam negara ini terpaksa menghadapi berbagai-bagai kerana barang-barang tak pernah turun, makin naik, betul tak? Gaji naik sikit saja. Itu pun lepas tuan-tuan dan puan nuntut dekat pilihan raya baru umum lah, nak bagi kat pos lah, bagi kat Petronas lah, bagi kat kaki tangan itulah, kaki tangan ini. Sebab apa? Sebab pilihan raya. Kalau tak pilihan raya tak umum. Kalau tak bagi musim pilihan raya 56 tahun, boleh bagi BRIM, boleh tak? Bagi BRUM. Kita tuan-tuan dan puan, beza dia, lepas kita ambil alih kerajaan ini tahun 2008, straight away tahun 2009 Ketua Menteri dah umum dah, kita akan lancarkan program-program mesra rakyat, program-program kasihkan rakyat. Sebab apa? Sebab rakyat memberi sokongan kepada kita. Kalau rakyat tak bagi sokongan kepada kita, kita takkan buat program itu. Kita buat program itu, rakyat beri sokongan kepada kita, BN pun tiru ikut kita, betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, saya ini selingan sajalah. Kita nak tunggu Datuk Seri Ibrahim. Saya percaya dia dah sampai tak? Dia sampai, saya nak serahkan kepada dia lah. Saya nak serah kepada dia sebab apa? Sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan akan terus memberi kemenangan kepada Pakatan Rakyat di Pulau Pinang. Betul tak betul? Betul. Jadi saya nak serah balik pada Datuk Seri Ibrahim lah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau sokongan yang macam ini, saya nak berhenti di sinilah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak atas sokongan yang diberikan kepada kita, pada Pakatan Rakyat. Tapi Pulau Pinang saya tak cukup, tuan-tuan. Kita kena marah ke Putrajaya, boleh tak? Kita marah Putrajaya sebab apa? Sebab kita nak ubah sistem pendidikan, sistem kesihatan, sistem keselamatan, dan juga untuk penuh pendemokrasian di Malaysia ini. Boleh, tuan-tuan? Boleh. Saya nak berhenti ini. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nandri Managam. Terima kasih Yang Berhormat Bekas Yang Berhormat Datuk Mansor Osman, Pengurusi Perhubungan Keadilan Negeri Pulau Pinang. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, masa yang kita tunggu-tunggu telah sampai. Dengan penuh hormat saya menyebut Datuk Seri Anwar Ibrahim, Bakal Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'madu wa nusalli ala rasulil karim. Tuan Pengurusi, Ketua Mansor, Ketua Chow, Pimpinan Keadilan DAP, Surah Malik, Datuk Alim, Pimpinan PAS, dan rakan-rakan dimuliakan. Saya ucap terima kasih atas kesudian hadir semua. Kewe Laiping Tajahau, saudara-saudari Bandakam. Nama saya Anwar Ibrahim Sultan Kiram Sulu. Sebab UMNO kata saya ejen Sulu. Ini apa-apa politik. Bukti tak ada, apa pun tak ada. Semua saya, semua salah saya. Sulu serang, saya salah. Ya. Ekonomi turun, saya salah. Bangunan runtuh, saya salah. Bola Manchester United kalah sama Real Madrid, saya kalah. Sebab dia kata ada bukti. Sebab pengadil dia itu referee from Turkey. Dan Anwar good friend of the Prime Minister. So saya salah. Kebetulan about 2 hours ago Prime Minister Turkey telefon saya, tanya khabar
what's happening in Malaysia. Elections bila, saya kata don't worry. Whenever 2 weeks, 3 weeks time, God willing, insyaAllah, we'll take over Putrajaya. Work hard, pray to God. Itu yang kedua, penting. Ya. Saudara, sebab apa saya bagi contoh mula Sulu? Nak tunjuk bahawa dalam keadaan kita lawan keganasan, dalam keadaan di mana seluruh rakyat harus bersatu. Tak kira ni UMNO, MCA, MIC, keadilan, DAP, PAS, semuanya patut dikerah supaya pertahankan maruah negara setiap inci. Tetapi UMNO masih nak guna untuk politik domestik mereka. Cara zalim, menuduh orang. Yang jumpa Sultan Sulu dan keluarga Sultan Sulu itu UMNO. Dia tak pergi mesyuarat DAP, dia tak pergi mesyuarat PAS atau keadilan, dia pergi mesyuarat UMNO. Tapi saya tak kata UMNO terlibat, saya kata UMNO kenal. Oh tapi dah, dia tengok saya tak jumpa Sultan Sulu, dia kata, tapi you jumpa Nur Mishwari. Hari-hari gambar saya mesyuari. Saya kadang dia silap. Dia ingat saya Perdana Menteri, kata tiap malam keluar televisyen ni. Malam ni TV3 15 minit. Ya, 15 minit Anwar Yahudi, Anwar Cina, Anwar Israel, Anwar Amerika, Anwar main depan, Anwar main belakang. Apa? Is this politics? Ini politik ke? Next time di sini tak apa. Bayang baru balik pulang ni kurang lembu. Saya pergi tadi Matampau ada kawasan lembu. Next tuduhan dekat pilihan raya, Anwar dengan lembu. Ada, you ingat joke tak? Dia ambil saya minum tadi, saya makan mana capati ada bekas sikit, ambil DNA letak kat lembu. Mampus aku nak jawab. This is the state and level of politics in this country. So I'm appealing to you, please, Bayang Baru, balik pulau, Bukit Bendera, Tanjung Jelutong, semua sekali, please help ourselves. Tukarlah. Cukuplah politik kotor jijik ini, cukuplah. Enough of this hypocrisy, enough of racism, enough of corruption. Let us change to make a better Malaysia for us all. Saya tak nafi. Tahu perangai saya. Kalau saya jumpa Sultan Sulu, kalau saya jumpa, saya ngaku. Saya jumpa Nur Mishwari, yes. Did you meet? Yes. Did you discuss things? Yes. Ya, bukan baru, dari dulu. Saya kenal dia sebagai ketua MNLF. Saya dijemput oleh Presiden Ramos masa itu, President of the Philippines, to Malacanang Palace, Istana Presiden Philippines. Masa itu saya timbalan Perdana Menteri. Bila dijemput ke sana, saya diminta untuk bincang masalah peace agreement between Philippine government and MNLF headed by Nur Mishwari, Professor of Political Science in the University of Philippines dulu. Saya pun pergi bincang. Saya support the peace process. Bukan saja saya, government Malaysia pada masa itu, Mahathir, Prime Minister. Kemudian Fidel Ramos kata, Anwar, I need your help. Saya kata, Mr. President, what? Can you persuade Mishwari to facilitate the process, sign the agreement? He's not happy with one or two provisions in terms of the office of the Governor Mindanao in Davao. Saya dapat penjelasan, saya pun call, telefon Presiden. Pas kat saya cakap dengan Nur Mishwari. Saya kata, Nur, my personal view and that of the Malaysian government ialah supaya ada perdamaian di antara Muslims di selatan Filipina dan kerajaan Filipina. Enough of these killings and quarrel. Jadi saya kenal masa itu lagi. Jadi selepas itu dia tak governor pun saya jumpa. Ini pula jadikan isu. Saya kata, apa dia? Saya bincang je perkara umum. Oh, tapi you ada nyanyi Sabah Nak Hilang.
Ini di Malaysia ini dulu my friend Tayyip Erdogan, dia masuk penjara 6 bulan. You tahu sebab apa? Dia baca puisi. So kerajaan tentera baca puisi, salah, masuk penjara. Malaysia first time in the world, Anwar mau di-charge masuk penjara sebab nyanyi. Jadi sekarang selain dia jadi ejen, dalam TV3 Anwar diperkenalkan sebagai penyanyi bakat baru yang sedang naik, namanya Anwar Ibrahim, dan lagunya Tanya sama Najib. Bunyinya begini. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Bila saya sebut Sabah nak hilang, itulah dia sebut Sabah nak hilang. Maknanya dia nak jual negeri Sabah kepada Filipina. Bodoh. Saya kata Sabah nak hilang 6 bulan lalu. Apa maksudnya? Orang rakyat Pulau Pinang berani kata no kepada Perdana Menteri. Betul tak? Saya tabik hormat orang Pulau Pinang. You tak maki, you tak, bukan tak sopan, tapi Perdana Menteri tanya, you sokong. Mana tak sokong BN, lu sokong gua ke? Dia ingat, ya, sokongnya. Ini orang Pulau Pinang. Dia tanya sokong gua, no. Dan dia pula dah tahu no, sudah lah, cakap soal lain lah. Tanya lagi. Ya. Baik. Jadi saudara, yang saya nak sampaikan ni apa? Tak boleh kita salah guna, hina orang. Sudahlah, saya dah masuk penjara banyak kali, kena tangkap banyak kali, dah telanjang dah. Dah telanjang berapa kali dah? Bukan dia telanjang, udah ukur itu barang. Ya, you gelak tau, saya malu tau. Gila. You know, why do you need to treat me like this? Sudahlah. I'm just working for change. Saya tidak setuju dengan you, dasar you. You kata you kuat, you teganglah. BN-nya polisi bagus, apa semua, brim, rum, ram, semua. Teganglah. Buat apa nak hina saya? Jadi saya kata dulu, kerana ada kebangkitan. Orang Pulau Pinang bangkit. 40,000 orang boleh kata, no. Ya, berani betul. You said no to whom? Prime Minister, you know. What's wrong with you, penengai? Baik. Jadi yang di kes Sabah itu, saya kata ada kebangkitan rakyat. You pergi mana-mana, kawasan Islam, Lahad Datu, 1,000 orang sambut. Keningau, Kristian, Kadazan Dusun, 1,000 orang. Kota Kinabalu, Cina pun sama demo. Jadi saya kata ada kebangkitan rakyat. Kerana kebangkitan rakyat itu, Najib goyang kerana Sabah nak hilang. Itu maksudnya hilang dari UMNO BN, bukan hilang dari Malaysia. Bangang semuanya. Ya. Kerana sambung. Cuba saya challenge TV3. Kalau betul TV3 nak tell the truth, habiskan lagu tu. Lagu tu habis, Sabah nak hilang. Bila Sabah nak hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Itu full script. Lirik lagu itu bunyi macam tu. You nyanyi-nyanyi betul-betul. Kalau orang tu, oh maksudnya Sabah nak hilang, UMNO kalah dan Najib jadi ketua pembangkang. Tapi dia tidak. Sabah nak hilang. Tu tanya Profesor Kangkung. Profesor, apa analisa Profesor tentang lagu yang dinyanyikan oleh Anwar? Saya kesal. Dia Anwar ini, dia ini too ambitious. Dia gila nak jadi Perdana Menteri. Dia sanggup jual negeri kita kepada Filipina. Profesor Kangkung, bodoh. Yang mana? You are lying. You tahu maksud saya. Main pertanyaan kotak-katak ni. Masuk katak bayang baru dulu kan. Oh ya, memang dia ini George Soros. Apa? Jadi saya nak mula dengan minta maaf lah.
Kau tanya, memang betul saya yang cadang dia dulu jadi calon. Dan tuan-tuan bagi sokongan. Saya dengan segala rendah diri mohon maaf atas kesilapan dia. Saudara, saya masa itu cawa tahu ya. Dari Bukit Bendera saya kempen Parlimen DAP State Keadilan dengan Jason. Dari situ saya rush ke Bayan Baru. Bila sampai Bayan Baru, dalam rush itu kan saya salah cepat. Tapi saya masih ingat one lady, Chinese lady di Bukit Bendera. Bila dia salam saya, dia gerik tangan dan dia kata kat saya, dia tenung mata saya dan dia kata, Datuk Seri, please take care of our children. Dan mata dia berair bergelinang. Mesti orang yang support kita ini, ada yang support dari hati sanubari dia. No, this lady, saya tak kenal dia, tapi dia bila kata, Anwar, we support you, dia bagi amanah, yakin untuk jaga anak-anak dia. Sebab tu saya ucapan saya kata, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Kadazan, anak dusun, you nak pimpin negara ini, semua anak ini mesti jadi anak kita, baru boleh selamat negara ini. Jadi bagi kita, this is what politics is all about. It's not just contest for power. Believe me, I've gone through worse. Masuk penjara, kena pukul setengah mati, kena telanjang, kena tergajang, kena bagi malu tiap malam. But you know what keeps me going? Saya tengok orang, saya ingat that lady. Saya pergi Port Dickson, saya cerita tadi. Di Port Dickson ada lebay, pakaiannya lusuh, buruk. Saya camping cepat-cepat, orang nak salam nak cakap tak sempat. Kemudian dia kata kat saya, dia bagi envelope. Selalu surat lah, tuliskan anak nak belajar lah, komplain pasal JKR. Saya pun ambil, naik kereta. Sebelah saya calon masa itu, Datuk Kamarul Baharin, yang kemudian menang di Port Dickson, Teluk Kemang. Saya buka-buka, RM1,000 dalam envelope itu. Saya teringat, this lebay miskin, baju dia lusuh, kepiah dia pun buruk. Kalau saya tahu dia nak bagi RM1,000, I tell you, I will take 100 and give him back RM900. Saya tak sampai hati, you know? Tapi saya dah lepas. Saya tak tahu nak cari dia di mana. Saya dah lepas dah. Dah mungkin sejam, dah setengah jam dari perjalanan. Jadi saya bagi kepada Kamarul Baharin, saya kata, please, kita orang politik ini kena ingat, orang yang sokong saya, ya, baik yang Cina, perempuan yang kata jaga anak-anak, baik yang Melayu lebay, yang miskin, yang sanggup ambil simpanan dia RM1,000 kerana dia fikir, Anwar, please help our people. Itu niat dia, saudara. And saya, by God, I will not betray that trust. Ini politik. Ini dia kata, oh, kita jual Melayu, ni semua nak bagi kat Cina, bagi muka sangat dekat DAP, ya, sokong sangat Guan Eng. Saya kata, saya sokong apa? Saya bukan sokong dia robohkan tanah Melayu. Saya bukan sokong dia curi hak Melayu. Tak. Saya sokong dia sebab dia mewakili pandangan kita. Clean government, anti-corruption, jaga semua. Ya, dia Pulau Pinang, dia jaga Cina, Melayu, India, Sikh, kita jaga. Saya support dia sebab saya tahu Penang di bawah Guan Eng, kita dapat pertahankan rekod negeri bersih, bersih dari kotor, bersih dari rasuah dan tolong rakyat. Pasal apa Melayu nak marah? Bila Melayu, bila Cina korup, okey. Melayu korup, you diam. Where is your faith? Mana dia akhlak kita? Kita cakap, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak, moral apa? Etika apa? You kata sebab, oh, you kawan dengan Cina. Dulu pun UMNO,
Ketua Menteri Cina, Mat Ben Sukun, Cina juga. Dia bukan nama Ahmad, dah saja gurau saja. Kemudian di federal, okey, kita Melayu, kita ada Bun Chai, ada Ten Chua, ada Kit Siang, ada Tony Poor, ada Chin Tong, national leaders. Okey, oh, dia orang tak boleh. Ini semua Cina, keadilan DAP ni too progressive, too smart, too tough. Okey, jadi you ambil mana? Choi Solek. Up to you. I'm not giving a comment. Up to you. You pilih Choi Solek, saya pilih pimpinan keadilan DAP yang Cina. I will work with them. Saya pilih berdasarkan track record. If you are corrupt, out you go. Ini understanding kita. DAP PAS keadilan. Saudara, pray hard, we take over Putrajaya. If you are corrupt, we'll kick you to jail. Jadi saudara, ini dia komitmen. Jadi tak usahlah bawa ni orang Pulau Pinang sekarang tertekan, hari-hari pihina. Saudara, you suka atau tidak, Lim Guan Eng itu ketua menteri yang dipilih oleh rakyat. Bukan. You tak boleh pergi pejabat dia tendang cermin. Ingat bapak you punya negeri ni. No, really. Saya tengok video sama dengan ketua menteri Lim Guan Eng, Mansor ada, Malik semua ada. Orang datang tendang, Cina. I am sick. I'm a Malay, you know that. Saya orang Melayu and I'm a proud Malay. I'm proud of my culture. I'm a practicing Muslim. Saya yakin dengan Islam. Saya solat tadi. Saya buat tazkirah. Tazkirah masa sembahyang Jumaat di Samang Gagah. Tazkirah Maghrib di Mengkuang. Tetapi saya tidak percaya Islam atau Melayu menganjurkan pegangan buruk, jahat macam ini yang dibawa oleh beberapa orang kerak Melayu. Masa bukan saja orang Cina atau orang India, orang Melayu bisa bangkit. Mengapa kita harus biar begini? Takut apa? Sudah, ini cara dia. Kalau kita lawan balik, dia baling batu, kita baling batu, perang. Dia tendang cermin kita, kita pergi pejabat MCA, kita tendang cermin. Tak selesai. Saya jawab, senang tu sudah. Dia hina kita. Saya dihina, saya tahu rasa sedikit dihina. Saya, Azizah, anak-anak, Nurul Izzah, dimaki tiap malam. Orang kata Nurul Izzah tu memang dia tak percaya Allah. Macam pak dia juga. Sudah, cara kita jawab, tolonglah. Ya. Saya tidak akan khianati amanah orang Melayu. Saya nak beritahu depan kawan-kawan Cina, I will not. Yang khianat Melayu ini yang ambil saham Bumiputera. Ya. Yang khianat Melayu ini yang curi duit lembu. Yang khianat Melayu ini ambil duit askar LTAT. Siapa dia? Ya. Yang khianat Melayu ini charge. Kalau jalan hari siap 100 juta, dia claim 170 juta. General Ghafir, Timbalan Panglima Tentera Darat. Tan Sri Hashim, 4-star General, Panglima Tentera Darat. Saya umum dia calon keadilan di Johor Bahru. Di depan pimpinan keadilan PAS dan juga diberikan penghormatan dengan kehadiran Kit Siang dan Lim Guan Eng. Saya umum semalam Admiral Imran, Laksmana Imran of the Navy, Royal Navy, sebagai calon keadilan Pakatan Rakyat di Lumut. 2 hari yang lalu Tuan Guru Hadi Awang, umum Brigadier General Najmi Haji Ahmad, Ketua Kop Agama Kagat, sebagai calon PAS Parlimen Baling. Saya akan umum dalam beberapa hari ini Brigadier General Air Force Jet Fighter Pilot yang tahu Scorpion tak boleh naik tu, Abdul Hadi, is one of our candidates in Perak. Sudah, apa ini semua? Orang yang boleh berfikir, baik Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, dia mau perubahan dalam negara kita. Ini bukan zero sum game.
Ini bukan nak tolong Cina, nak terajang Melayu, nak naik Melayu, nak sekat diskriminasi Cina, nak pinggirkan India. No. Ini politik kita ini, Allah anugerahkan kita khazanah yang melimpah ranah. Kekayaan daripada minyak 80 bilion, kekayaan daripada kelapa sawit 70 bilion. Apa makna hasil? Saya Menteri Kewangan 8 tahun. Hasil atau government revenue maknanya, duduk di pejabat Menteri Kewangan, ada 80 bilion duit minyak duduk ada kat dia. Itu maksud dia. Duduk di pejabat, 70 bilion hasil dikutip untuk kelapa sawit. Dua ini saja 150 bilion. Apa? 150 bilion ringgit nak turun harga minyak sikit tak boleh? Nak batal hutang PT-PTN supaya anak Melayu duduk di flat, dia tak bimbang sikit pun bahawa pelajaran anak dia percuma, hutang PT-PTN akan dibatalkan. Dan kita bawa agenda baru bagi rakyat yang berhak dan layak. Anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, for the first time kita treat them as Malaysians, proud to be Malaysian, given the same right and privileges, and they will love us as much as we love them. What is wrong with that? Oh, tengok Anwar, dasar ini nak tolak dasar Melayu, nak bagi kat Cina. Saya tidak ambil daripada orang Melayu nak bagi kat Cina. Saya nak ambil daripada perompak nak bagi kat bawah. There is a difference. Ya. Mengapa saya kata rompak? Auditor General's report annually, berapa banyak leakages, excessive exorbitant spending or expenditure, and corruption. Total 20 billion ringgit a year. Saya kata no. Chow kata no. Siapa kata? Auditor General. Laporan Ketua Audit Negara. 20 bilion, saudara. Just imagine, ni sebulan lagi ni kita ambil alih, insya-Allah, Putrajaya. Saudara, dia tengok muka kita. Look. Dia tengok perut saya, tengok muka saya. Tengok perut dia ingat video. Parah. Tengok Guan Eng, tengok Tok Guru Hadi Awang, tengok Tok Guru Ning Aziz, 22 tahun Menteri Besar. Dia ada ambil balak, dia ada ambil tanah, dia ada commission. Tak ada. You can criticize him, but you cannot fault him tentang integrity. Dan kita leaders ini dalam politik ini yang kurang integrity. Bagi dia kuasa, dia sapu tanah. Bagi dia Kementerian Kewangan, dia ambil syarikat, berbuah anak dia commission 20%. Ya, dia tak percaya, tanya Mahathir. Itu yang dia gagah kerja kuat-kuat tu. Kita mesti kuburkan Anwar dan Lim Kit Siang. Siapa kata nak kubur? Mahathir. Umur dia berapa? 87. Dia nak kubur kita dulu. Nantilah. You tengok dah. Paradox, dia katakan paradox ini macam satu pertentangan, keanehan. Paradox. Mahathir umur 87, dia nak kuburkan orang. Najib pergi ke Kelantan, marah Tok Guru ni Aziz. Tok Guru alim, serban. Dan Najib, you faham Najib? Dia kata 7 dosa besar Tok Guru ni Aziz. 7 deadly sins. Siapa kata? Najib. Terhadap siapa? Tok Guru ni Aziz. Yare, what is happening to this country? Ya, aneh. Oh, you dengar. Tapi orang yang UMNO, ya, 7 dosa besar. Ya, Allahu Akbar. Apa dia ni? You see? Saya tanya orang Melayu lah, boleh, pernahkah kita dengar politik lah, pernahkah kita dengar orang Melayu ni, seorang muda dia jumpa Tok Guru, Tok Guru, 7 dosa besar kamu kena ingat. Kamu ni siuman ke? But ini reality. You know why? Arrogance of power. Ini keangkuhan kuasa yang menyebabkan manusia jadi takabur. Bila manusia jadi takabur, dia jadi rosak. You ingat kawan saya cucu Mahatma Gandhi,
Nama dia Rajmohan Gandhi. Dia memang cucu pada Mahatma Gandhi, the great humanitarian freedom fighter yang saya hormat. Cucu dia ini kawan saya. Dan dia ini, Rajmohan ini, dia bawa mission filosofi Mahatma Gandhi, politics of conscience, politik damai dari hati, bukan dari kata-kata, bukan dari kuasa. Kerana politik kata-kata dan kuasa korup, sombong, tipu, hina orang, hina kaum, hina agama. Ini semua politik rosak. Dia kata politics of conscience. Kata Mahatma Gandhi, what is morally right cannot be politically wrong. What is more politically right cannot be politically wrong. What politically right cannot be morally wrong. What is morally right cannot be politically wrong. Maksud dia, politik dan moral itu tak boleh dipisahkan. Kalau orang berkuasa itu rasuah, dia bunyinya bukan corruption, bukan, dia jadi commission. Kalau saja nak ambil RM50, bunyinya corruption. Jadi orang bawah ambil rasuah, istilahnya commission. Orang besar rompak dan rasuah, istilahnya commission. Commission, okey. Now, kita perintah saudara, semua penyalahgunaan kuasa dan rampasan hak rakyat, semuanya kategorinya itu corruption, and we will have to fight them and fight them hard to save this nation. Nah, apa dia yang kita nak bawa dalam agenda perubahan? Saya cadang ke Datuk Seri Najib. Semalam mesyuarat, Tok Guni Aziz ada, Kit Siang Gua pun ada, ya, Azmin dan pimpinan keadilan. Dalam mesyuarat kita sambut baik Datuk Najib. Terima kasih dekat dia sebab dia umum pilihan raya tahun 2012. 2013, lebih silap sebut. Kemudian dia kata, seandainya Barisan Nasional tewas dan Pakatan Rakyat menang, kita akan pastikan peralihan kuasa berlaku secara aman. Jadi yang tu saya kata terima kasih. Dia ada juga Najib kata yang betul. Di antara yang betul itulah dia, iaitu peralihan kuasa aman. Pertama kali dalam sejarah kita, seorang ketua negara, ketua parti BN mengaku ada kemungkinan dia kalah, dan kalau dia kalah, kita jamin, kata dia, peralihan kuasa secara aman. Untuk itu saya ucap terima kasih. Challenge kita ialah pastikan dia kalah. That is our challenge. Sudah. Now, jadi saya kata kalau gitu, debate cara elok lah. You teranglah BN, saya terang Pakatan Rakyat. We debate, get the three parties, get dia punya coalition BN, kita debate lah. Ni dah 15 minit dalam TV3 tadi duk maki. Aku je kena. Asyik aku, kesian lah sama kat aku. Tak ada, ya. Saya pergi ke Sabah. Jadi waktu maghrib, bila waktu maghrib, tu imam kata, Datuk Seri, imam lah. Jadi saya imam. Habis imam, dia kata, bagilah tazkirah. Saman sikit, saya membaca tazkirah. You tahu tak, seorang ke situ dia kata, Datuk Seri boleh baca Quran. Saya kata, apa pasal? Saya tengok TV3, nampak Datuk Seri jahat, tak kerti baca Quran. Ada juga yang terpengaruh macam tu, ya. Jadi maknanya walaupun tidak ada kesan, dia masuk, tapi tak betul. Sudah. Jadi dia kata, debate lah. Apa salahnya? Minggu depan Najib mewakili BN, saya mewakili Pakatan Rakyat, dan kita bahas mengenai manifesto masing-masing. Setuju? Mudah-mudahan dapat mesej itu. Saudara, saya nak ambil kesempatan malam ini juga nak sebut, ahli Parlimen Bayan baru yang lalu telah lompat entah ke mana.
Tak apalah, sudah. Dia maki saya tak nak jawab. Takkan nak lawan maki. Ada standar lah saya kan. Yang kata buru nak lawan. Cukup, tak payahlah ya. Jadi sekarang kita nak tonjolkan seorang tokoh muda latihan sains politik dari Amerika Syarikat. Pernah jawatan sebagai setiausaha politik saya lepas saya keluar dari penjara, dan berkhidmat sebagai ketua cabang di sini dan adun. Dan saya dengan segala sukacita mengumumkan begitu nama Pakatan Rakyat Keadilan dan Pakatan Rakyat Sim Sat Zin sebagai calon Parlimen Bayan Baru. Kita caw kamak kau. Baik. Kemudian balik pulau. Balik pulau, sebelum ini kita ada Saudara Yusmadi. Dan Yusmadi menjadi seorang ahli parlimen yang baik di parlimen, dan saya ucap terima kasih atas khidmat dia dan susah payah dia bawa perubahan dan khidmat. Tapi saya ingat sudah sampai ketikanya dia sebagai seorang tokoh muda yang kita, kalau dia setuju, bagi dia tugas lain di pejabat saya dan di Sekretariat Pusat Keadilan dan insya-Allah dalam kerajaan baru. Jadi sekarang kita nak bawa seorang yang kemahirannya latihan dari Amerika Syarikat, Public Relations, pernah bertugas sebagai manager Public Relations di beberapa syarikat di sini, kemudian banyak khidmat tentang kepada masyarakat di peringkat bawah, dan juga banyak kegiatan dalam kegiatan dakwah dan Islam, dan dikenali kena lama. Dia juga aktivis reformasi sejak 98. Jadi saya dengan segala hormatnya akan mengumumkan bahawa calon Parlimen Balik Pulau mewakili Keadilan Pakatan Rakyat, Saudara Haji Bakhtiar. Saudara Bakhtiar Wanci memang dikenal di sini, dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir, karena kena pastikan setiap kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen di Pulau Pinang ini base kita. Pulau Pinang kubu Pakatan Rakyat. Kita bagi ruang sedikit kepada UMNO, dia ambil tanah kita. Kita bagi ruang sikit pada UMNO, dia pergi tergajang pejabat ketua menteri kita. Cara kita ajar, kita benamkan UMNO di Pulau Pinang ini, dan kita pastikan semua calon DAP Keadilan PAS di Pulau Pinang menang dengan majoriti besar mandat kepada kerajaan di bawah pimpinan Lim Juan Eng. Terima kasih. Reformasi. Lawan tetap. Membujur lalu melintang. Takbir. Kita punya manager. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Diri dulu. Terdapat beberapa pengumuman berkenaan dengan program terdekat. 6 April hari Sabtu 9 malam di Flat Sri D5 bersama penceramah Datuk Haji Abdul Malik Kasim, Sim Zezi, Zulkifli Mak Lazim dari Hapus, Zainul Fakar dari Bara, Azizan dari Kerabat, dan Amir Ghazali, Ketua Angkatan Muda Negeri Pulau Pinang. 6 April Sabtu 9 malam Flat Sri D5. Terima kasih. Lebih dulu sikit. Ya. Dan pada 12 April Jumaat di markas